Inilah jadual separuh akhir yang kedua di kejuaraan Bowling Masters Challenge 2011. Sharon Ko, Muhammad Rafiq Ismail naib juara dalam kategori remaja lelaki, dan juga pemain yang memenangi separuh akhir yang pertama Muhammad Nur Aiman dengan jumlah 255. Jatuhan pin menewaskan Michael Chan dari Hong Kong serta Alex Liu sebentar tadi. Muhammad Rafiq Ismail pemain muda. Baik balik. Inilah yang saya agak kagumi dengan pemain-pemain remaja lelaki kita yang baru-baru ni. Semua mereka mempunyai balingan yang amat agresif, mempunyai penuh dengan tenaga, dan saya pasti ini adalah akan membawa kebaikan untuk skuad bowling negara kita dalam masa-masa yang akan datang. Balingan pertama dari Sharon Ko, pemenang pingat perak di Sukan C. Bagaimana anda melihat pencapaian Sharon Ko permainannya kebelakangan ini, Zul? Sharon Ko, saya agak bangga dengan kebangkitan semula Sharon Ko, kerana Sharon Ko selama ini dia telah berehat selama 5 bulan kerana dengan shoulder injury, kecederaan bahunya, dan ini adalah SEA Games adalah kejohanan pertama untuk Sharon Ko setelah berehat selama 5 bulan, dan ini hanya akan membangkitkan semangat Sharon Ko untuk meneruskan pertandingannya, dan saya mendoakan yang terbaik untuk Sharon Ko di pertandingan yang akan datang, kerana Sharon Ko mempunyai karakter yang sangat bagus untuk seorang pemain wanita. Kini tiba giliran Muhammad Nur Aiman, pemenang separuh akhir yang pertama dengan 255 jatuhan pin, membawanya bersaing dalam separuh akhir yang kedua ketika ini. Aiman harus melakukan 10 balingan yang betul-betul baik jika dia mau memenangi perlawanan ini, kerana Muhammad Rafiq mempunyai 8 pin handicap dan Sharon Ko mempunyai 6 pin handicap di perlawanan separuh akhir. Cantik. Cantik. Masih lagi meneruskan momentumnya dari lawanan pertama tadi, abang. Nampaknya momentum permainan cemerlang Muhammad Nur Aiman berterusan. Balingan di lorong ke-38 menjatuhkan ke semua 10 pin Sharon Ko ketika ini. 3 pin tidak jatuh di sana, Zul? Ya, 3 pin. Kurang hook di lane 37 untuk Sharon, dan kita dapat lihat perbezaan antara pemain wanita dan pemain lelaki yang amat nyata. Pemain lelaki lebih mempunyai reaksi bola yang agresif berbanding dengan pemain wanita. Satu balingan yang baik dilakukan oleh Rafiq, namun pin ke-7 nampaknya degil untuk dijatuhkan, sedikit bergoyang. Selalunya pin 7 agak degil di lorong 37. Kali ini dia pindah lagi lane 38 lah. Lane menyeramkan di lane ke-37. Masih lagi gagal di lorong ke-37. Agak menyukarkan peluang untuk Sharon Ko, kerana open frame sebegitu di pertandingan kalah mati. Rafiq juga telah miss. Apa yang berlaku di sana, Zul? Ini dia. Mungkin gementar di sana untuk melakukan spare. Ini telah membuka peluang untuk Aiman. Strike pada balingan yang pertama. Muhammad Aiman, frame yang kedua. Aiman dapat menjauhkan jurang jika dia mendapatkan lagi satu strike di sini. Yang 37 adakah? Seperti yang kita jangka, bang, dari tadi. Pin ke-7 di lorong ke-37 memberikan tekanan kepada peserta-peserta di peringkat separuh akhir yang pertama dan kedua nampaknya. Keadaan itu berterusan, Aiman gagal menjatuhkan pin yang ke-7 dalam balingan yang pertama di frame yang kedua, dan kini dia melakukan balingan yang kedua dalam frame yang kedua, separuh akhir yang kedua. Saya agak pasti Aiman akan dapat melakukan spare ini dengan mudah, seperti yang dijangka. Tepat berpandai Rafiq sebentar tadi gagal menjatuhkan single pin yang ada di depannya. Itu pengalaman untuk mengawal emosi kita di pertandingan perlawanan kalah mati seperti ini. Anda sedang menyaksikan kejuaraan Masters Challenge 2011 peringkat separuh akhir yang kedua di antara 3 pemain bowling negara kita.
iaitu Sharon Cole, Muhammad Rafiq Ismail serta Muhammad Nur Aiman yang mara baris baru akhir yang pertama. Cantik dapat melakukan strike di frame ketiga. pada momentum keyakinan Sharon Cole sudah pun mula tiba, dan kita harap Muhammad Rafiq juga dapat melakukan strike pada balingan ini. Agak bernasib baik di sana bang, walaupun telah sedikit tarik di sana dalam balingannya. Itu adalah bapa kepada Muhammad Rafiq Yang berkopi itu ya. Cik Ismail sentiasa meniupkan semangat kepada anaknya daripada bahagian belakang tempat duduk para penonton. Walau Chia, Ketua Jurulatih Bola Negara juga berada di sana. Ya. Jurulatih kita yang telah banyak membantu pasukan negara untuk merangkul banyak kejuaraan bukan saja di peringkat Asia tetapi dunia bang ya. Ini adalah satu jurulatih yang cukup kita kagumi dan kita banggakan. Muhammad Nur Rahman. Baik bagi Hampir berlaku split. ya bang. Hampir meninggalkan pin 7 dan 10 di sana. Sharon Cole. Frame yang keempat, balingan yang pertama untuk Sharon Cole kini mengumpul 32 di awal balingan, 32 jatuhan pin di awal balingan. Cantik. Baik untuk Sharon tu. Sharon juga mempunyai pengalaman yang lama ya bang dalam permainan bowling ini. Dan seperti seorang pemain yang berpengalaman, dia juga telah melakukan perubahan dengan pantas untuk mendapatkan strike di lane 37. Hanya tidak ada tekanan buat Sharon Cole di lorong yang ke-37 berbanding pencabar dua pencabar. Muhammad Rafiq Ismail, dia melakukan strike di frame yang pertama, strike di frame yang ketiga. Kini mengumpul 36 jatuhan pin menghadapi menanti frame yang keempat. Aiman ketika ini, Muhammad Nur Aiman. Hanya strike di frame yang pertama. Hampir miss di sana, tetapi tetap dapat melakukan spare. Aiman harus mendapatkan strike dengan segera bang jika dia ingin mengatasi Rafiq dan Sharon, kerana Sharon dan Rafiq seperti yang kita sedia maklum mempunyai handicap sebanyak 6 pin untuk Sharon dan 8 pin untuk Rafiq. Satu lagi strike untuk Rafiq. Cantik dari Muhammad Rafiq Ismail, 6 juara kejohanan remaja pada aksi step pada final kategori remaja di kejohanan Milo International Junior All Star yang berlangsung sebelum pelana Masters Challenge akhir ketiga ini. Muhammad Nur Aiman, frame yang keempat, balingan yang pertama. Lebih baik. Cantik. Walaupun sedikit ke dalam bowling kita panggil tu char kway teow. Kway teow goreng strike. Kerana dia tidak begitu solid, dia macam goreng-goreng sikit. Dapat diperhatikan pin yang ke-6 menolak pin yang ke-10. Iya, benar bang. Jadi char kway teow. Meninggalkan pin 7 untuk Sharon. Agak kecewa di sana Pucuk ketiga dapat juga dijatuhkan. Bernasib baik di sana bang. Kita terlepas pandang bahawa pin ke-7 bergoyang dan akhirnya jatuh memberikan strike untuk Muhammad Nur Rafiq. Itu dia. Satu lagi pin datang membantu. Sungguh menarik. Itu dia kelebihan untuk pemain-pemain yang mempunyai reaksi bola yang agresif dan balingan yang kuat bang.
Nampaknya di lorong yang ke-37, lane ke-37 itu Zul, kedudukan ataupun keadaan-keadaan yang tidak disangka kerap berlaku. Ya, benar. Kerana mungkin permukaan lane yang baru juga memainkan peranan ya bang. Aiman. Aiman juga telah mendapatkan bantuan. Melambung pin yang kelima, melanggar pin yang ketujuh, yang kelihatan awal sedikit degil bagaimana dari Sharon Crow kali ini. Tampaknya semua saingan di kalangan tiga pemain ini semakin sengit. Itu Sharon Crow tidak mau menyerah kalah bang. Dia membalas strike yang diperolehi oleh dua pencabarnya dengan strike yang nampak sempurna tadi. Semangat swing yang begitu baik, namun pin yang ketujuh tidak dapat dijatuhkan. Jika kita ingat pada frame yang kedua, Muhammad Rafiq telah tidak berjaya mendapatkan spare dan telah melakukan open frame dan meninggalkan pin yang sama, iaitu pin 7. Adakah dia akan dapat melakukan spare pada kali ini? Itu dia. Baik kali ini bang. Kelas balingan dilakukan oleh Muhammad Rafiq Ismail pada frame yang ke-6. Aiman memerlukan strike ini bang untuk memberi peluang. Baik. Nampaknya gagal dijatuhkan pin yang ke-7 pada frame